Yang kedua, istiqamah. Orang yang mampu istiqamah itu adalah alamat ataupun tanda-tanda Allah SWT tunjuk bahawa dia ni adalah orang yang jujur, orang yang benar pada agamanya. Jadi para ulama kata nak tengok orang tu betul-betul cakap apa dia buat ataupun orang ni adalah orang yang jujur, dia ni istiqamah dengan amalan dia. Jadi kalau kita ni tak mampu nak istiqamah, berat nak istiqamah, kita perbanyakkan muhasabah, istighfar. Kok ada yang tak kena. Sebab apa? Sebab kita mampu istiqamah pun dengan apa kemudahan ataupun Allah SWT yang bagi kudrat kepada kita. Jadi bila mana seseorang tu mampu istiqamah, itu tanda jujur dia dengan Tuhan dan dekatnya dia dengan Tuhan. Kita nak ukur kedekatan kita dengan Tuhan, tengok kita mampu atau tidak istiqamah dengan amalan-amalan yang kita ada. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Imam barisan KJK Masjid, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung pembacaan hadis kita dalam kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah karangan Al-Imam As-Suyuti. Jadi sebelum kita mulakan, bolehlah kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah buat pengarang kitab ini, Al-Imam As-Suyuti, dan juga yang mensyarahkan kitab ini iaitu guru saya, Dr. Khalil Ismail Ilyas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. InsyaAllah kita masuk ke hadis yang ke-25. Kana Rasulullah SAW kana fi saqaihi hamushatun. Adalah kedua-dua betis Nabi kita Muhammad SAW itu langsing. Jadi kalau siapa-siapa masih ingat, pengajian yang lalu kita dah sebut tentang rupa paras Nabi. Macam mana kening Nabi, macam mana jasad Nabi, macam mana rupa bentuk fizikal Nabi. Jadi dalam kitab ni pada 30 ke 40 hadis yang pertama dia cerita tentang fizikal Nabi. Kemudian daripada hadis yang ke 31 ke 32 ke seterusnya 600 lebih tu dia menceritakan tentang perlakuan Nabi kita Muhammad. Jadi kenapa Al-Imam As-Suyuti meletakkan kat depan ni bahagian-bahagian fizikal supaya orang yang mendengar tentang kecantikan Nabi kita Muhammad SAW ni dia rasa seronok, dia rasa nak tahu lebih, dia rasa cinta kepada Nabi, supaya apa? Dia rasa tertarik dan kemudian dia belajar hadis-hadis yang terkemudian. Baik. Jadi betis Nabi kita Muhammad SAW ni langsing. Jadi bukan berotot macam apa setengah orang yang kita kata pergi gym buat buat badan, bukan macam tu. Tapi betis Nabi kita Muhammad SAW langsing dan tidak tebal. Baik. Kemudian kana fi kalamihi tartilun atau tarsilun. Adalah pertuturan Nabi kita Muhammad SAW itu tenang atau sepatah demi sepatah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ketika berbicara dengan para sahabat, Nabi tidak berbicara dengan tergopoh-gopoh. Nabi tidak berbicara dengan laju. Nabi berbicara dengan tenang. Jadi bila disebutkan berbicara dengan tenang, maka dia bukan maksud kata Nabi cakap berhenti-henti, cakap sikit, dia cakap sikit, tidak. Tetapi Nabi cakap dengan tenang supaya orang yang mendengar itu faham. Faham dengan apa yang nak disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab Nabi membawa syariat, Nabi datang bawa agama, Nabi datang sampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi penting untuk Nabi kita Muhammad SAW tu ketika menyampaikan itu orang mampu faham. Jadi kalau sesiapa belajar ilmu tauhid, maka antara sifat wajib bagi Rasul itu adalah tabligh, iaitu menyampaikan. Jadi tidak boleh tidak
ketika seorang Rasul itu menyampaikan, orang yang mendengar itu kena faham. Kalau orang yang mendengar tidak mampu faham apa yang disampaikan oleh Rasul, maka terbatallah fungsi Rasul, iaitu menyampaikan. Baik. Kemudian kana kathiran iraq. Kana kathiran araq adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berpeluh. Jadi banyak peluh Nabi kita. Jadi peluh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bau dia harum seperti kasturi. Jadi Nabi kita peluh dia saja sudah bau kasturi. Nabi pakai minyak wangi tak? Nanti Nabi pakai juga minyak wangi, tapi nak bagi tahu peluh Nabi itu sendiri dah bau wangi. Jadi ketika titisan peluh itu zahir di wajah atau di tubuh Nabi, maka ulama katakan umpama mutiara yang berkilau. Macam mana kita katakan mutiara? Kan kita dah baca sebelum ni bahawa Nabi itu ketika tersingkap bahagian anggotanya itu seakan-akan kilauan perak. Nak begitu cantiknya Nabi kita selalu menutup bahagian badannya, tapi kalaulah terbuka, tersingkap, maka seakan-akan kilauan perak. Dan peluh yang mengalir di tubuh Nabi itu diumpamakan para ulama seakan-akan mutiara. Baik. Kemudian kana kathira sya'ril lihyah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berjanggut lebat. Nabi berjanggut lebat. Tapi walaupun macam tu, Nabi ini mengambil berat dengan rupa janggut dia. Dan Nabi selalu menyisir dan menyikat janggutnya. Menyisir dan menyikat janggut, sehingga ulama katakan sehari itu 2 kali. Jadi bila kita baca hadis ni, kita faham dia Nabi kita sunnah, Nabi kita menyimpan janggut, dan janggut Nabi kita lebat. Tapi kita tak boleh ambil di situ sahaja. Kita kena ambil macam mana cara Nabi kita menjaga janggut. Jadi Nabi kita sikat sehari 2 kali merapikan janggut dia. Baik, kemudian kana kalamuhu kalaman fasla yafhamuhu kullu man sami'ahu, adalah pertuturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sepatah demi sepatah, dan orang yang mendengar dapat memahaminya, macam tadi kita baca. Dan sebahagian para ulama mengatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan Nabi akan mengulangi apa yang disebutkan itu sebanyak 3 kali. Jadi contoh, Nabi ceritakan sesuatu benda, sahabat dah faham, Nabi ulang kali kedua, dan Nabi ulang sekali lagi. Jadi Nabi ulang 3 kali untuk memastikan semua para sahabat yang ada di depan itu memahami kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara sahabat pun, antara manusia ni, dia berbeza tahap kefahaman dia. Kan ada yang faham dia laju, ada faham dia kurang. Begitu juga para sahabat. Bukan kita nak kata kefahaman para sahabat itu kurang, tetapi di antara para sahabat itu ada perbezaan dalam kefahaman. Bukti dia apa? Bukti dia ketika Hujjatul Wada', ketika turun ayat al-yawma nakhtimu ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Jadi ketika ayat itu turun, semua sahabat waktu tu berasa seronok. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah redha bahawa agama ini adalah agama yang sempurna. Jadi semua yang Nabi dah sampaikan, semua yang para sahabat dah amalkan, daripada solatnya, daripada puasanya, zakatnya, sedekahnya, jihadnya, Allah Ta'ala dah redha. Tetapi ketika ayat itu turun, semua sahabat berasa gembira. Kecuali siapa? Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika dibacakan ayat ini, dia menangis. Kemudian para sahabat bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi endorsement, Allah Ta'ala dah bagi kelulusan, apa yang kita amalkan ni Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala dah sempurnakan agama kita. Kenapa kamu menangis, wahai Sayyidina Abu Bakar?" Sayyidina Abu Bakar kata apa? Rasulullah datang untuk mengajarkan agama. Ketika agama telah sempurna, selesailah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ayat itu turun, sahabat lain berasa seronok, tapi Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa tugas Rasulullah sudah selesai, dan tak lama lagi Rasulullah akan pergi menghadap Tuhan dia. Dan sungguh selepas itu
wafatnya Rasul. Baik, jadi Nabi ketika bercakap, menyampaikan sesuatu, Nabi akan ulang tiga kali. Jadi 3 kali ini juga selain untuk memahamkan orang, apa kepentingan dia? Untuk Nabi tekankan bahawa 3 kali ini adalah sesuatu perkara yang penting. Pernah satu ketika Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman ataupun tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehinggalah diri aku, iaitu diri Rasulullah SAW itu lebih kamu cintai berbanding anak-anak kamu sendiri, mak ayah kamu sendiri dan seluruh manusia. Jadi ketika Nabi sampaikan benda itu, bangun Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada manusia-manusia lain, lebih daripada anak aku, tapi aku tak mampu mencintai kamu lebih daripada diri aku sendiri. Ini kalam Sayyidina Umar. Kemudian Nabi ulang lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajmain. Tak beriman sampai aku ni lebih kamu cintai. Kemudian Sayyidina Umar kata, aku tak boleh. Sebab tengok, ini kejujuran para sahabat. Para sahabat dia tidak mengambil agama ini dengan pura-pura. Para sahabat ketika mengambil agama ini mengambil dengan serius, mengambil dengan kejujuran. Dia tidak berpura-pura. Kalau boleh dia cakap boleh. Bukan dia nak membangkang Rasulullah SAW, tidak. Tapi bagi tahu, kata Rasulullah, perintah ini berat, aku tak mampu. Tapi Rasulullah ulang kali ketiga. Ketika Rasulullah ulang kali ketiga, maka apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar diam sebentar dan Sayyidina Umar tahu ketika Nabi dah ulang 3 kali, ini bukan pilihan. Ini adalah arahan daripada Allah, dan ini adalah dasar agama. Untuk Nabi itu dicintai daripada segala-galanya. Jadi ketika itu Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, sekarang kamu itu aku lebih cintai daripada diriku, anak-anakku dan seluruh manusia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW di samping dia bercakap untuk memahamkan orang, jadi sahabat faham. Jadi ketika Nabi ulang 3 kali, yang pertama untuk memahamkan, yang kedua adalah untuk menekankan bahawa ini adalah perkara yang penting. Baik. Kemudian kana wajhuhu misla syamsi wal qamar wa kana mustadira. Adalah wajah Nabi kita Muhammad SAW bersinar umpama matahari dan bulan. Bentuknya pula adalah bujur. Jadi para ulama mengumpamakan ataupun mengisyaratkan wajah Nabi ini umpama matahari dan bulan. Pada mana? Pada cahayanya. Sehingga kan ada orang bersyair. Dia kata apa? Aku melihat seorang sahabat bagi tahu pada satu hari Nabi pakai pakaian warna merah. Kemudian waktu tu malam bulan purnama. Jadi bila dia keluar, dia nampak Nabi dengan pakaian yang serba cantik, dan waktu tu bulan mengambang. Jadi bulan purnama mengambang, jadi dia tengok bulan, dia tengok Rasulullah SAW, maka dia kata Nabi itu lebih cantik daripada bulan. Tapi ada orang bangkitkan persoalan. Orang kata Nabi Yusuf terkenal dengan kecantikan dia, dengan keelokan parasnya, sehingga disebut kalau kita baca dalam Quran macam mana Zulaikha dan orang-orang yang tetamu dia tu ketika mana nampak Nabi Yusuf, maka terhiris jari mereka ni dengan pisau. Jadi para ulama katakan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga ataupun meletakkan satu guard, satu penjagaan kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya tidak berlaku fitnah. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala angkat hijab yang menutupi kecantikan Nabi kita Muhammad SAW, ulama kata bukan sekadar jari, bahkan jantung pun orang akan hiris dalam keadaan tidak sedar. Sebab seorang Rasul, dia ini adalah lelaki yang paling sempurna dalam umat dia. Jadi wajib kita beriman ketika seorang Rasul diutuskan, maka dia itu adalah lelaki terbaik untuk umatnya. Dan kita bicara tentang Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, dia itu adalah penghulu segala Rasul. Jadi dia itu yang paling sempurna. Baik, sebab itu ulama kata bahawa Nabi kita Muhammad SAW, kecantikan dia itu sebenarnya lebih lagi daripada kecantikan Nabi Yusuf AS. Sehingga ulama kata kalau Nabi Yusuf ni kita ibaratkan umpama bulan,
maka wajah Nabi Muhammad SAW tu umpama matahari. Jadi bulan kita mampu tengok tak? Kita mampu waktu malam kita tengok bulan cantik, tapi matahari kita tak mampu tengok sebab silau kan, tak terlampau terang. Jadi itu perbandingan yang ulama letak di antara perbezaan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf AS. Baik. Jadi ini hadis yang ke-30. Jadi hadis yang ke-30 dalam kitab ni, kat sini Imam Suyuti berhenti menyebutkan tentang sifat-sifat rupa paras Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian hadis yang ke-31, ini yang intipati yang sebenarnya kita mau belajar daripada apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajar. Jadi kana abghadul khuluqi ilaihi al-kadhib, adalah perangai yang paling Nabi kita Muhammad SAW benci adalah orang yang berdusta. Jadi Nabi paling benci orang yang berdusta, sehingga kan berdusta itu mustahil ke atas para rasul disebabkan kejinya perkara berdusta tersebut. Baik, dan dikatakan bahawa Nabi kita Muhammad SAW sekiranya dia mendapati ada orang yang berdusta, maksudnya ketika zaman Rasulullah, Nabi tahu ada orang yang menipu. Bukannya menipu, maksudnya dia melawak dengan menipu. Sehingga kan dalam lawak pun sebenarnya Nabi melarang untuk kita menipu walaupun dalam bergurau senda. Baik. Kemudian Nabi kalau kata ada di kalangan orang waktu tu yang berdusta, maka Nabi takkan bercakap dengan dia. Kadang-kadang Nabi tak bercakap selama berhari-hari. Kenapa? Nabi nak ajar bahawa tindakan berdusta itu adalah salah dan hina. Jadi Nabi kita dalam bergurau senda pun Nabi kita tidak berdusta. Sehingga kan ada orang minta kat Nabi, wahai Rasulullah, bagi aku naik seekor unta ataupun seekor kuda. Kalau Nabi kata, aku akan letak hang di atas anak unta ataupun anak kuda tersebut. Maka orang tanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, mana boleh, aku ni besar, aku ni dah dewasa, macam mana, kesian anak kuda ataupun anak unta ni, macam mana nak tanggung aku, macam mana nak angkat aku. Kemudian Nabi kata, bukankah setiap unta atau kuda yang besar ini berasal daripada anak? Buat Nabi bergurau kan. Nabi kata, orang minta nak naik unta, tak apa, aku bagi anak unta kan. Orang kata, mana boleh anak unta, lah unta yang besar ni pun asalnya kan anak. Nabi dalam keadaan dia bergurau dengan para sahabat pun Nabi bercakap benar. Sehingga ada seorang sahabat perempuan yang tua waktu itu minta ke Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Nabi kata apa? Dalam syurga tak ada orang tua-tua. Menangis perempuan kan, dia dah zikir, dah sembahyang kan, dah ibadah, jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua-tua. Menangis dia. Kemudian Nabi pujuk, Nabi kata kenapa? Sebab semua yang masuk ke dalam syurga itu akan hidup dalam keadaan muda. Baru tergelak. Maksudnya Nabi bergurau kan, Nabi bergurau. Tapi dalam keadaan Nabi bergurau dengan kebenaran. Yang ni susah sikit lah kita nak buat. Kadang-kadang kita suka gurau, kadang-kadang ni kan. Jadi bila kita belajar hadis ni, kita tanam dalam diri kita Rasulullah dalam bergurau pun masih bercakap benar. Maka kita sedaya upaya, kadang-kadang kita nak bergurau dengan kawan-kawan, kadang-kadang kita tambah perisau dalam cerita-cerita kita. Jadi bila kita belajar, kita tahu bahawa Nabi tak bagi. Jadi pelan-pelan kita tinggalkan, insya-Allah. Baik. Betul berkata pengarang buku ini, Dr. Khalil Ismail Ilyas pernah berpesan bahawa gurunya bersabda, guru dia bercerita, alladhi yakzibu 'ala al-amla yakzibu 'ala Allah wa rasulih. Orang yang start menipu dengan perkara-perkara kecil, maka dia akan mula menipu pada perkara-perkara besar. Jadi menipu ni kekejian dia kita tidak boleh biar walaupun sekali. Sebab bila dia mula dia tipu, bohong benda-benda yang kecil, kemungkinan dia sangat besar untuk dia menipu dengan perkara-perkara yang besar. Dan dalam kalau kita belajar ilmu tasawuf, kejujuran ni bukan sekadar bercakap benar ataupun bukan sekadar bercakap betul, tapi kejujuran yang dikehendaki adalah kejujuran ahwal ataupun kejujuran diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang bila kita belajar pasal hadis Nabi tak suka berdusta, dia faham cakap kena betul, cakap tidak boleh bohong. Tapi hakikatnya apa yang Nabi nak bawa
tentang kejujuran bukan semata-mata pada perkataan, tapi Nabi kata jujur dengan Allah, jujur dengan Rasul. Kita duduk di zaman yang kebanyakannya orang ni cuba untuk menzahirkan, ataupun bila dia keluar di depan orang, dia akan pakai dengan pakaian yang bagus-bagus. Bila dia duduk di depan orang, dia dengan tasbihnya, dengan zikirnya, dengan rupa yang soleh. Tapi ketika di belakang, terkalih. Bila di belakang, lain. Contohnya bila kita duduk dekat dalam ni, kita datang masjid, Alhamdulillah, kita baca surah yang panjang, kita ibadah lama. Tapi bila kita semayang di rumah, kita baca Fatihah, kemudian kita rukuk. Maka kejujuran itu juga tetap ditekan dalam agama. Yang ramai sekarang ni orang dah mula tinggal. Jadi guru saya pesan, apa guna kita ini dipanggil sebagai orang alim, orang soleh, orang yang hebat di mata manusia, tapi di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini hina. Memang kita hina pun, tapi maksudnya kita menonjolkan di depan orang itu dengan kebaikan. Tapi hakikatnya depan Allah kita saja tahu macam mana diri kita di depan Allah. Jadi bila kita belajar hadis tentang kejujuran, maka bukan yang Nabi nak bawa itu sekadar kejujuran pada perkataan, tapi kejujuran pada hati, kejujuran pada tindakan, walaupun bukan di hadapan manusia. Sebab akhirnya kita semua akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing akan ditanya tentang dosa orang sendiri. Baik. Kemudian kana ahabbul alwani ilaihil khudrah, adalah warna yang paling Nabi kita gemari adalah warna hijau. Sebab apa? Sebab warna hijau ni merupakan pakaian ahli syurga. Jadi orang ahli syurga, pakaian mereka ni antara ada warna hijau. Di samping tu, kalau kita tengok dalam kita siapa yang belajar sains, maka warna hijau ni ketika mata kita tengok warna hijau, dia rasa lebih tenang, lebih relax. Jadi benda tu pun Nabi kita antara keahlian dia adalah dalam teknik berdakwah. Jadi mungkin Nabi kita pakai warna hijau tu, orang tengok nampak tenang, lebih mudah, lebih mesra daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tak salah kalau kita nak pakai pakaian hijau, kemudian kita niatkan, aku pakai baju warna hijau ni untuk mengikuti sunnah. Aku pakai warna hijau ni untuk mengikuti sunnah Nabi. Dalam matan Zubat disebutkan, wa man nawa bi aklihi al-quwa li ta'atillahi lahu ma nawa. Jadi barang siapa yang makan, ini disebutkan dalam salah satu kitab fiqh, disebutkan barang siapa yang berniat ketika dia makan itu untuk taat kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala atas niatnya. Jadi makan ini perkara harus, boleh makan, boleh tak makan. Jadi bila kata perkara harus, saya dapat pahala tak dapat pahala, maksudnya boleh buat, boleh tak buat, tidak ada masalah. Dia bukan sunat, dia bukan wajib. Tapi para imam, para fuqaha mengatakan, kalaulah seseorang itu berniat pada perkara harus untuk kebaikan, maka dia mendapat pahala. Jadi kita hari ni kita dah pakai baju warna hijau, maka kita niatkan, ya Allah, aku pakai warna hijau ni untuk meniru Nabi suka pakai warna hijau. Jadi pakai baju yang aslinya menutup aurat tu wajib lah, tapi kita dapat pahala sebab kita ini meniru sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kana ahabbut tamri ilaihi al-ajwah, adalah kurma yang paling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka adalah kurma ajwah. Baik. Jadi kurma ajwah ni dalam sebab apa tu? Dalam kalangan kategori kurma ni, kurma ajwah ni adalah kurma yang terbaik. Jadi bila kata Nabi suka ajwah, para sahabat atau para ulama menekankan bukan nak menunjukkan kepada ajwah tu semata-mata ajwah, tapi nak bagi tahu kurma tanah Arab tu ada banyak. Ada berjenis-jenis. Siapa-siapa tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, kalau ada dia bawa pergi ziarah tempat kurma kan, ada banyak tu jenis kurma. Jadi bila Nabi kata Nabi suka ajwah ni adalah kategori yang terbaik. Apa yang nak disampaikan? Yang nak disampaikan kepada Nabi kita ini, dia mempunyai cita rasa yang tinggi. Nabi kita kalau dia pilih, dia akan pilih yang terbaik. Nabi kita kalau dia buat sesuatu, dia akan buat yang terbaik. Nabi akan buat sungguh-sungguh, Nabi akan pilih yang terbaik. So tu bila kata Nabi pilih ajwah, kenapa Nabi tak suka kurma-kurma lain? Sebab ajwah ni adalah yang terbaik. Nabi kita mempunyai cita rasa ataupun taste yang tinggi.
Baik. Kemudian kana ahabbu thiyabi ilaihi al-qamis. Pakaian yang Nabi kita Muhammad SAW paling suka adalah qamis. Qamis ni dia baju yang menutupi tubuh. Dia maksudnya dia seakan, setengah orang kata seakan-akan jubah, setengah lagi katakan macam kurta. Maksudnya dia tutup kebanyakan tubuh badan. Nabi paling suka pakai pakaian macam ni sebab apa? Sebab pakaian macam ni lebih menutupi badan. Nabi kita dah bahas dah sebelum ni, dia lebih malu daripada anak dara. Nabi tak suka menunjukkan bahagian-bahagian badannya. Baik. Kemudian kana ahabba thiyabi ilaihi al-habarah. Adalah pakaian yang paling digemari oleh Nabi kita Muhammad SAW, hibarah. Jadi tadi pakaian yang paling digemari adalah qamis macam jubah tadi. Yang sekarang ni disebutkan hibarah. Jadi bila kita baca hadis, kita jumpa Nabi paling suka sekian. Kemudian hadis seterusnya Nabi paling suka sekian. Jadi apa kita nak faham? Antara yang Nabi suka adalah ini. Nanti kalau tidak kita baca, kita rasa macam tadi kata yang ni, lepas tu kata yang macam ni pula. Maksudnya ulama sebut ataupun dalam keadaan-keadaan tertentu, ini adalah pakaian-pakaian yang Nabi kita Muhammad SAW suka. Jadi antara pakaian selain qamis tadi adalah hibarah. Hibarah ni dia ada satu jenis kain yang dibuat pada zaman tu di negara Yaman. Maksud ada satu jenis kain nama hibarah, maka kain ni adalah antara yang Nabi kita suka. Baik. Kemudian kana ahabbud dina ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu. Adalah urusan agama yang paling Nabi kita suka, Nabi kita Muhammad SAW gemar adalah amalan ibadat seseorang yang berterusan walaupun sedikit. Jadi Nabi kita dalam banyak-banyak contoh, ada orang beritahu saya buat solat sekian-sekian, Nabi saya sedekah sekian-sekian. Nabi paling suka adalah istiqamah. Sebab tu setengah para ulama kata istiqamah tu lebih berat daripada karamah. Sebab apa? Sebab karamah tu dia berlaku sekali saja, sedangkan istiqamah tu berterusan. Sebab apa? Sebab guru saya pesan, dia kata kita ni berterusan untuk melakukan sesuatu amalan itu adalah lebih berat daripada membuat amalan tu sendiri. Jadi macam kita ambil contoh ibadah yang agak berat, contohnya solat sunat tasbih. Contoh solat sunat tasbih ni dengan 300 tasbih kita baca daripada ni kan. Kalau kata malam kita buat 2, kalau siang kita buat 4, 75 tasbih daripada setiap rakaat. Jadi solat tasbih ni kalau kita nak buat sekali je, lebih senang daripada kita nak amalkan setiap minggu contohnya, ataupun kita nak buat setiap hari. Maka nak berterusan membuat amalan itu, kata para ulama, lebih susah berbanding buat amalan tu kali pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqamah. Orang yang mampu istiqamah itu adalah alamat ataupun tanda-tanda Allah SWT tunjuk bahawa dia ni adalah orang yang jujur, orang yang benar pada agamanya. Jadi para ulama kata nak tengok orang tu betul-betul cakap apa dia buat, ataupun orang ni adalah orang yang jujur, dia ni istiqamah dengan amalan dia. Jadi kalau kita ni tak mampu nak istiqamah, berat nak istiqamah, kita perbanyakkan muhasabah, istighfar. Kok ada yang tak kena. Sebab apa? Sebab kita mampu istiqamah pun dengan apa kemudahan ataupun Allah SWT yang bagi kudrat kepada kita. Jadi bila mana seseorang tu mampu istiqamah, itu tanda jujur dia dengan Tuhan dan dekatnya dia dengan Tuhan. Kita nak ukur kedekatan kita dengan Tuhan, tengok kita mampu atau tidak istiqamah dengan amalan-amalan yang kita ada. Baik, saya pun pesan je lah, kita pun cuba, sama-sama cuba, insyaAllah. Baik. Dan istiqamah ni juga, kata guru saya, dia itu lebih baik daripada perkara-perkara mencari adab. Contoh orang cakap seseorang yang mampu berjalan di atas air, ataupun seseorang yang mampu terbang sebagai contoh kan. Maksudnya yang berlaku dalam kisah-kisah ulama, orang-orang soleh yang terdahulu. Sebab waktu tu mana nak ada kapal apa semua kan. Jadi dia, Allah Ta'ala, ada setengah orang yang Allah Ta'ala zahirkan kekuasaan dia ni dengan karamah-karamah tertentu. Baik.
Jadi bila dia buat macam tu, maka guru kata karamah yang berlaku tu itu di dunia sahaja. Jadi berlaku perkara-perkara tersebut berjalan atas air itu di dunia, sedangkan istiqamah ni bawa kepada akhirat. Baik. Kita sambung sikit lagi. Jadi bila kata urusan agama yang paling digemari oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu ialah amalan ibadat seseorang yang berterusan. Jadi kita dah bahas tadi. Jadi antara banyak-banyak bentuk istiqamah, apakah istiqamah yang paling susah sebenarnya? Jadi kita katakan kita ni solat jemaah, beristiqamah dalam solat jemaah. Jadi istiqamah dalam membaca Quran. Ini istiqamah dalam solat tahajud. Tapi kita tanyakan dalam banyak-banyak istiqamah ini, apakah istiqamah yang paling susah sekali? Maka ulama katakan yang paling susah sekali adalah istiqamah dalam menjaga niat. Itu adalah istiqamah yang paling susah. Kenapa paling susah? Contoh, kita ni datang ke masjid, niat datang awal ke masjid untuk rebut pahala, untuk dekat pada Tuhan, kan? Baru langkah masjid ada orang puji, awal hari ni seronok, hilang dah tadi niat kerana Allah tu. Kemudian baru ni sikit datang orang puji, datang orang cakap, kan? Puji-pujian orang tu membunuh kadang-kadang niat kita. Lepas tu setengah para ulama sebutkan puji-pujian itu juga merupakan sembelihan. Itu kita menyembelih niat baik kita. Jadi antara istiqamah yang paling susah adalah istiqamah pada niat. Jadi mandangkan esok pun dah masuk bulan Rajab. Jadi malam ni pun antara malam mustajab doa, kan? Kemudian kita dapat puasa, kita sunat puasa esok. Moga-moga dengan berkat malam Rajab ni kita baca hadis-hadis ni dapat kebaikan sikit, kemudian dapat untuk kita perbaiki amal ibadat kita untuk kita nak masuk pada bulan Ramadan insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.